Francis Ngannou merupakan atlet mixed martial arts dari benua Afrika yang berjaya merampas takhta kejuaraan dunia kategori heavyweight pada UFC 260 yang lalu. Francis dikenali kerana bakatnya yang mampu memberi knockout atau KO kepada lawannya dalam masa yang singkat. Namun, ramai yang tidak tahu perjalanan Francis dalam mencapai impiannya. Ia bukanlah sesuatu yang mudah. Perjalanan hidupnya mampu membuatkan anda berfikir tentang segala nikmat yang Tuhan berikan kepada anda. Kisah ini diambil dan diringkaskan dari wawancara yang pernah diceritakan sendiri oleh Francis Ngannou. Francis Ngannou dilahirkan dalam keluarga yang sangat miskin di Kamerun, Afrika. Keluarga beliau hidup dalam keadaan serba kekurangan dan tidak mampu memberikan kehidupan yang baik untuknya. Ketika umurnya 10 tahun, beliau terpaksa melombong pasir bagi menampung kos pembelajarannya dalam membeli buku, pen dan alat kelengkapan yang lain. Rakan-rakannya ketika itu selalu memandang rendah akan kemampuan dirinya dan masyarakat seringkali mengatakan hidupnya akan kekal dalam keadaan miskin sampai bila-bila. Hal seperti ini membuatkan Francis nekat untuk menukar hidupnya. Beliau hanya mempunyai kemahuan ketika itu, tetapi tidak tahu apa dan bagaimana cara yang beliau boleh gunakan untuk mengubah nasib hidupnya. Ketika umurnya 12 tahun, beliau menanam cita-cita untuk menjadi juara dunia dalam sukan tinju atau boksing. Namun, di kampungnya, tiada gym yang membolehkannya membuat latihan. Setelah tamat persekolahan, beliau membawa diri dan mencari gym yang membolehkannya membuat latihan di Kamerun. Tidak banyak peluang yang diperolehinya di sana untuk menunjukkan bakatnya. Francis hanya mahu menunjukkan kepada dunia apa yang boleh dia lakukan. Namun, beliau tidak memperolehi apa-apa peluang di Kamerun. Setelah menunggu peluang yang tidak kunjung tiba, Francis yang sudah berumur 22 tahun ketika itu mengambil tindakan drastik yang membuatkan semua orang kampung menyangkanya telah gila dan hilang akal. Beliau nekat untuk keluar dari Kamerun, berbekalkan dengan duit jualan motosikalnya. Keluarganya juga tidak menyokong tindakannya dan hanya menggelakkan cita-cita gilanya yang ingin menjadi juara dunia dalam sukan tinju. Francis nekat mahu mengubah hidupnya dari terus menjadi seperti apa yang dia lihat dalam masyarakat di sekelilingnya. Beliau mahu memutuskan rantai kemiskinan yang membelenggu keluarganya dan ingin menunjukkan kepada masyarakat di sekelilingnya bahawa terdapat cara lain yang boleh dilakukan selain dari mengikut corak masyarakat turun-temurun, iaitu yang miskin akan terus miskin, yang kaya akan kekal kaya. Beliau kemudiannya memulakan perjalanan menggunakan kereta api dan mengembara merentasi benua selama 14 bulan. Beliau merentasi negara Nigeria, Niger, Algeria, Morocco, Spain dan kemudiannya ke Perancis atau France. Di sepanjang perjalanannya, pelbagai liku-liku kehidupan dihadapinya. Ini termasuk dia dikejar polis, barangannya dirampas oleh pihak berkuasa yang mengambil kesempatan atas statusnya sebagai pendatang tanpa izin, berhadapan dengan keadaan kehilangan nyawa, kesukaran mendapatkan pekerjaan, hidup merempat dan sebagainya. Beliau juga pernah melarikan diri ke dalam hutan ketika berada di Morocco dan terpaksa memburu di hutan untuk mencari makan. Tidak kurang juga, beliau juga pernah mencari makan di kawasan sampah hanya untuk meneruskan kelangsungan hidup. Francis juga pernah ditangkap dan dipenjarakan di Spain kerana tidak mempunyai dokumen perjalanan ketika melintasi sempadan menggunakan jalan laut. Ini semua adalah kerana mahu mendapatkan hanya satu peluang untuk menunjukkan bakatnya dalam sukan tinju. Francis kemudiannya pergi ke Perancis dan hidup sebagai gelandangan di jalanan. Tetapi kali ini, jauh di lubuk hatinya, beliau tahu bahawa beliau boleh mendapatkan peluang yang dicarinya, iaitu untuk menjadi peninju terkenal di dunia. Nasib menyebelahi Francis apabila ada gym yang menerima dan membenarkannya berlatih tanpa sebarang bayaran.
jurulatih di gym tersebut, Fernand Lopez, tahu bahawa Francis memangnya berbakat dan boleh menempa nama di persada tinju. Tetapi disebabkan keadaan kewangan Francis, jurulatihnya memperkenalkan sukan mixed martial arts kepadanya, walaupun Francis tidak berminat dengan sukan itu pada awalnya. Setelah memenangi pertandingan, Francis mula berminat dengan sukan MMA dan kemudiannya, seperti sejarah yang telah tertulis, beliau menandatangani kontrak dengan UFC dan kemudian menempa nama dalam sukan tersebut dengan gelaran The Predator atau Sang Pemangsa. Begitulah sejarah ringkas Francis Ngannou. Bukannya mudah ingin menjadi juara dan bukannya mudah untuk mencapai kejayaan dalam hidup. Jika anda suka akan kisah inspirasi seperti ini, jangan lupa untuk tekan butang subscribe.